Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard rabbul arsyil azim. Allahumma kshif anna al-bala wal waba wal fahsya ma la yakshifu ahadun ghairuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala bis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, pagi ini kita ke udara untuk membincangkan satu tajuk penting yang Ustazah cadangkan. Kita akan cuba bedah satu buku yang tajuknya ialah Aisyah radhiyallahu anha. Ini bukunya ya. Nampak? Jadi kalau kita sempat, insya-Allah kita akan pelan-pelan menyelusuri kehidupan dan kepribadian syakhsiah akhlak Sayyidatina Aisyah yang begitu tinggi ini ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur dah lama tak berkuliah, maka hari ini kita berkuliah untuk melihat kepribadian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Supaya apa? Supaya kita jadi contoh, jadikan Sayyidatina Aisyah sebagai contoh kita. Jadi disebutkan dalam satu buku ni bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an memiliki kelebihan serta keistimewaan peribadi yang tersendiri. Namun paling istimewa dan kelebihan utama beliau ialah kedudukan teratas dalam kalangan wanita cerdik pandai yang pakar dalam pelbagai bidang ilmu agama, terutamanya dalam bidang hadis ya, Sayyidatina Aisyah. Para ulama hadis menghimpunkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau mencecah 2210 hadis. Jadi insya-Allah kita sebelum kita tengok kepakaran Sayyidatina Aisyah, kita akan lihat dulu biografi ataupun latar belakang Sayyidatina Aisyah. Kerana buku ni amat baik, iaitu buku ni ialah Aisyah radhiyallahu anha, sejarah lengkap kehidupan Ummul Mukminin Aisyah, ditulis oleh Sulaiman An-Nadawi. Jadi sama-sama bestseller buku ni, sama-sama kita cuba lihat. InsyaAllah jika diberi kekuatan oleh Allah, masa PKP ini Ustazah akan cuba bedah buku ni sehingga habis, insya-Allah. Itu azam kita ya. Baik, pertama sekali ialah kita nak tengok nama, gelaran dan nama keluarga dia dulu. Namanya yang dikenal oleh khalayak ramai ialah Aisyah. Gelarannya As-Siddiqah. Kita jarang dengar orang panggil Aisyah sebagai As-Siddiqah. Sering juga dipanggil Ummul Mukminin. Aisyah ni bukan saja Humairah, tetapi dia juga adalah As-Siddiqah, gelaran dia. Dan nama keluarganya adalah Ummu Abdullah. Kadang-kadang dia juga dijoloki dengan nama Humairah. Humairah ni memang kita selalu dengar lah ya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memanggilnya dengan binti As-Siddiq. Nabi sebenarnya panggil dia selain pada Humairah, memanggil Aisyahnya dengan binti As-Siddiq. Baik. Dan orang Arab biasanya ada kunyah, tetapi Aisyah ni dia tak ada kunyah sebab dia tak ada anak kan. Lalu pada satu hari dia pun mengadu hatinya, kesedihan hati dia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengeluh, dia pergi kat Nabi, dia cerita kat Nabi, "Wahai Rasulullah, semua temanku memiliki kunyah." Kunyah tu makna gelaran lah. Katakan anak sulung dia nama apa? Sakinah. Ya. Jadi Ummu Sakinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kalau begitu jolokilah dirimu dengan nama puteramu, iaitu Abdullah." Jadi Ummu Abdullah ya.
Abdullah tu adalah dari putera daripada saudara perempuan Aisyah. Bukannya anak Aisyah, sebab Aisyah tak ada anak, ya. Ayah Aisyah semua orang tahu bernama Abdullah, atau kita terkenal dengan Abu Bakar. Dia terkenal dengan gelaran As-Siddiq. Ibunya bernama Ummu Ruman. Dia berasal dari suku Quraisy, kabilah Taimi di pihak ayahnya, dan dari kabilah Kinanah di pihak ibunya. Sementara itu, garis keturunan Aisyah adalah dari pihak ayahnya ialah Aisyah bin Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Kuhafah Utsman bin Ibnu Amir. Panjang ni, ya. Dari pihak ibunya pula ialah Aisyah binti Ummu Ruman binti Amir ibnu Uwaimir ibnu Abdul Syams ibnu Itab bin Azinah ibnu Sabi ibnu Wahban ibnu Haris ibnu Ghanam dan ibnu Malik bin Kinanah. Baik, moyang Aisyah sebenarnya bertemu dengan moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebelah keturunan ketujuh, sementara moyang Aisyah dari pihak ibunya di sebelah keturunan moyang dia yang ke-11 atau ke-12. Dan Aisyah diriwayatkan yang sahih mengatakan bahawa banyak menyatakan bahawa Ummu Ruman masih hidup ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah. Ya, itu pendapatlah, ya. Dalam kitab sahihnya, Imam Bukhari mencatatkan satu riwayat masyru' dari Ummu Ruman dengan sanad yang bersambung. Bukhari menyebut Ummu Ruman sebagai salah satu sahabat yang wafat pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bermakna dia mengatakan bahawa Ummu Ruman, ibu kepada Aisyah ni, adalah meninggal pada tahun ke-5 atau 6 Hijrah. Ini pendapatlah, ya. Baik, kita tengok kelahiran Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Kita cuba tengok macam mana kelahiran dia. Lepas tu banyak lagi kita akan lihat macam mana akhlak dia. Sebab kadang-kadang kita tak berapa detail. InsyaAllah kita cuba belajar, ya. Sebelum berkahwin dengan disebutkan bahawa sebelum menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq pada zaman jahiliyah, Ummu Ruman adalah isteri dari Abdullah. Maksudnya Ummu Ruman ni bukan kahwin dengan Abu Bakar terus. Dia ada, sebelum tu dia kahwin dengan orang lain dulu. Nama dia Abdullah. Barulah Ummu Ruman diperisteri oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar dia melahirkan 2 putera. Dengan perkahwinan dengan Abu Bakar, 2 putera itu Abdullah dan Aisyah. Kitab-kitab sirah dan biografi tidak ada menceritakan tentang kelahiran Aisyah secara tepat. Namun beberapa pengarang sirah sejarah mengutip pendapat Ibnu Sa'd dalam bukunya Tabaqat sebagai berkata, kelahiran Aisyah terjadi pada awal tahun ke-4 kenabian, pada tahun ke-10 kenabian, dan pada tahun ke-10 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menikahi Aisyah di ketika usia, ada kata 6 tahun, tetapi buku ni mengatakan pendapat yang sahih ialah pada umur Aisyah menginjak 7 tahun, bukan 6 tahun. Makna pada umur dia 7 tahun. Dan berdasarkan sebetulnya ada beberapa hal yang telah menjadi ketetapan, iaitu sejarah betul bahawa kelahiran Aisyah adalah pada bulan Syawal tahun ke-9 sebelum Hijrah, iaitu bersamaan dengan bulan Julai 614 Masihi, iaitu yang akhir tahun, iaitu akhir tahun ke-5 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat Aisyah dilahirkan ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu mencapai 4 tahun dan hampir memasuki tahun ke-5 Nabi menjadi Rasul. Di kala itu tak ada satu keluarga Muslim pun yang menyamai keluarga Abu Bakar As-Siddiq.
dalam jihad dan pengorbanan demi menyebarkan Islam. Masa tu tak ada lagi orang yang tak ada lagi orang yang mengikut Islam dan berkorban untuk Islam kecuali keluarga Aisyah, iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebab Abu Bakar antara orang yang awal masuk Islam. Rumah Abu Bakar saat itu menjadi tempat yang penuh berkat, tempat makna tertinggi kemuliaannya, kebahagiaannya, kerana cahaya menteri Islam pertama terpancar dengan terang. Dan Aisyah termasuk orang yang terpilih bernasib baik, yang telinganya tidak mahu mendengar suara kemusyrikan dan kekufuran. Makna Aisyah ni orang yang bernasib baik kerana dia tak pernah dengar suara-suara kemusyrikan dari kanak-kanak lagi, sebab di rumah dia tu sudah ayah dan ibu dia sudah menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nama Islam, dan di situlah Rasulullah berjumpa Sayyidina Abu Bakar berbincang tentang Islam. Begitu untung sekali Sayyidatina Aisyah. Aisyah berkata, aku tidak mengenal kedua orang tuaku kecuali mereka semua telah memeluk satu agama, iaitu Islam. Aisyah disusuli dan diurus oleh isteri Wa'il. Itu Aisyah ni ada ibu susu. Ibu susu iaitu yang bernama Aflah. Dia ada bersusu dia. Jadi Aisyah ni diurus oleh isteri Wa'il, Abu Qais, tu nama pak susu dia. Saudara lelaki Wa'il yang bernama Aflah. Aflah tu ialah paman sepersusuan Aisyah. Terkadang-kadang mengunjungi Aisyah atas izin Rasulullah SAW. Dalam hal ini Aisyah berkata, saudara lelaki Abu Qais iaitu Aflah, paman sepersusuanku, mengunjungiku setelah ayat hijab turun sehingga aku menolak menemuinya. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, aku menceritakan hal tersebut, ternyata beliau menyuruhku untuk menemuinya. Jadi nak tunjukkan bahawa Aisyah ni dibesar oleh ibu susu dia. Tapi tak disebut apa nama ibu susu tu, cuma disebut isteri kepada bapa susu dia ialah Wa'il. Wa'il Abu Al-Qais. Saudara lelaki tu nama Aflah. Itu yang selalu pergi jumpa Aisyah, dan Aisyah cerita pada Rasulullah SAW. Baik. Sekarang kita akan tengok ialah masa kanak-kanak Aisyah. Macam mana Aisyah ni? Dari kanak-kanak sebenarnya dia telah tunjuk kecerdasan dia yang tak ada pada kanak-kanak kita lah. Orang yang cerdas biasanya nampak dari kecil lagi dia bijak. Iaitu Ummul Mukminin Aisyah termasuk salah seorang dari yang cerdas. Tanda-tanda ke perilaku dan gerak gerinya. Namun seperti diketahui, bagaimanapun seorang anak kecil macam biasalah, fitrah biasa, dia bermain seperti biasa. Kerana memang itu naluri kanak-kanak. Begitu pula dengan Aisyah, dia sangat suka bermain. Anak-anak tetangganya banyak yang berkumpul untuk bermain bersamanya. Namun masa kecil Aisyah tidak lupa tetap menjaga etika dan adab sopan santun ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap ketempatan. Walaupun dia main, dia tetap jaga adab sopan. Sering dilihat saat Aisyah tengah asyik bermain bersama temannya, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mendekatinya. Langsung Aisyah menyembunyikan mainannya. Pun begitu juga temannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai dan menyayangi anak-anak, menyuruh mereka meneruskan permainan dengan bersama Aisyah. Maknanya bila Aisyah datang, Nabi datang, Aisyah sorok mainan, tapi Nabi kata teruskan main. Itu sifat Rasulullah, penyayang pada kanak-kanak. Menurut Aisyah, dia sering bermain dengan teman-teman perempuannya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, teman-temanku sering datang menemuiku. Mereka agak malu-malu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau malah menarik mereka untuk bermain denganku. Permainan yang paling disukai oleh Aisyah ialah permainan ayunan dan pengantin-pengantin. Ni boleh buat kuis ni. Apakah permainan yang Aisyah suka masa kanak-kanak? Ialah main ayun buayan kok, ya, pengantin-pengantin. Satu ketika tak kala Aisyah tengah bermain dengan anak-anak perempuan, Rasulullah tiba-tiba datang. Beliau melihat kuda-kudaan yang memiliki dua sayap di tengah anak-anak perempuan itu. Dia main kuda tu ada sayap. Lalu bertanya pada
beliau kepada Aisyah, "Apa ni Aisyah?" Lalu Aisyah menjawab, "Ini adalah kuda." Ni kuda. Rasulullah tanya, "Ni apa Aisyah?" "Ni kuda," dia kata. Rasulullah SAW kembali bertanya, "Apakah kuda ada sayap? Ada memiliki 2 sayap?" Spontan Aisyah menjawab, "Tidakkah kuda Sulaiman memiliki sayap?" Tu bijak budak ni kan. Dia kata, "Tidakkah kuda Nabi Sulaiman pun ada sayap?" Rasulullah pun tertawa kerana jawapan spontan yang memuaskan ini. Tentu ini menunjukkan kekuatan alami dan kecerdasan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kerana secara cepat ia mampu respon pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu terlihat bahawa ternyata Aisyah memiliki wawasan yang baik dan pengetahuan agama yang cukup serta tinggal tangguh hal sejak dari kecil lagi. Aisyah ada disebutkan di sini bahawa karakter kanak-kanak adalah sama. Mereka biasanya tidak peduli dengan apa yang di luar dunia mereka. Mereka tertarik kepada umur di mana mereka tidak tertarik mencermati suatu hal tertentu kecuali setelah umur 7 dan 8 tahun. Jadi sebelum tu mereka tak tahu. Tetapi namun nak disebutkan di sini kanak-kanak biasa umur 3-4-5 tu dia tak berapa ingat. Yang boleh ingat ialah umur 7-8. Namun nak disebut perbezaan Aisyah dari kebanyakan anak-anak kecil yang lain dari segi ingatan. Kita lihat betapa dia hafal dan ingat betul segala peristiwa yang dialami semasa dia kanak-kanak. Dia bisa memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah baginya. Maknanya dia kahwin tu masih muda kan, umur 7 tahun. Jadi maknanya di situ dia masih kanak-kanak tapi masa tu dia dah boleh dia dah boleh ingat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekejap ya minum air. Gelas. Namun di sini perbezaan Aisyah di mana kita lihat betapa dia hafal dan ingat betul segala peristiwa yang dialami semasa kanak-kanak. Dia bisa memahami hadis Rasulullah SAW mudah baginya, kemudian dia meriwayatkannya, bahkan menyimpulkan hukum dan cabang fiqh dari hadis tersebut. Yang ini kita akan lihat nanti ya. Sebab ada buku lagi lain yang ni bukunya. Yang ini siap ketah kerjanya yang membincangkan beberapa topik mengenai Aisyah, insya-Allah. Dia juga mampu menjelaskan hikmah dan masalah peristiwa yang dialami saat masih kecil. Hatta saat bermain pun, jika mendengar ayat Allah dibaca, dia bisa mengingatinya. Ini begitu kuat ingatan Aisyah. Tengah bermain pun dia dengar apa hadis Nabi, apa ajaran Nabi pada sahabat, anak-anak cucu kita. Main-mainlah apa dia nak dengar kan. Ini kelebihan yang Allah beri pada Sayyidatina Aisyah. Aisyah berkata, ada satu ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah ketika aku masih kecil dan sedang bermain-main. Ayatnya apa? Balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Sebenarnya hari kiamat itu ialah hari yang dijanjikan pada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Ini Aisyah ingat. Ayatnya surah Al-Qamar ayat 46. Dia ingat tu. Balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, umur Aisyah belum sampai 8 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Minum sekejap ya. Jadi bila Aisyah berhijrah, bila Nabi berhijrah, umur Aisyah belum sampai 8 tahun. Pun begitu dia telah faham. Sedar serta mampu menjaga rahsia peristiwa hijrah Nabi dan seluk-beluknya.
Tak satu pun sahabat yang menandingi Aisyah dalam mengingati peristiwa bersejarah ini secara terperinci sebagaimana yang diingati oleh beliau, oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya di sini dari kecil dia dah jaga rahsia hijrah Nabi. Kalau kita anak kecil habis diceritanya kan, itu keadaan. Baik. Ada masa lagi? Cukup. Dah. Ada. Cukup. Jadi Ustazah rasa habis slot ini, insya-Allah slot akan datang kita akan masuk ialah pernikahan yang penuh barakah. Masuk pasal pertama. Hari ini hanya setakat latar belakang Aisyah dari kecil. Jadi itulah saja. Kita tutup dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya-Allah kita akan berjumpa pada sesi akan datang, iaitu menyelusuri kehidupan Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin yang perlu kita contohi. Ya. Seterusnya kita akan masuk tajuk pernikahan yang pernah berkah. Insya-Allah akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.